Assalamualaikum. Okay, nombor sekali. Tak ada apa nak cakap pun. Okay, sambung lah. Seribu. Okay. Okay, hari ni kita start dengan chapter integration lah. Okay. Chapter integration. Lepas habis pada chapter integration, baru kita masuk untuk chapter exponential. Yang exponential tu sebenarnya basic sahaja. Tak adalah sampai kalau kita nak tahu dari segi logaritm tu, tak adalah. Setakat basic-basic sahaja. Untuk yang exponential ni. Awak belajar sendiri boleh untuk exponential ni, tapi tak apalah, kita hari ni fokus untuk integration. Okay, untuk integration ni dah sikit lah dengan differentiation. Okay, kalau integration, okay, x and okay, ds equal to x n ni dia akan plus 1. Jadi dia akan bahagi pun dengan nilai yang sama, n plus 1 plus c. Okay, ni hasil daripada integration. Okay, katakanlah example. Example, okay, 3x kuasa 2 dx. Okay, jadi 3x 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1 plus c. Okay, jadi kita akan dapat 3x kuasa 3 bahagi dengan 3 plus c. Okay, jadi kita boleh simplify lah. Okay, bila kita simplify, jadi jawapan akhir dia adalah x3 plus c. Okay. Begitu jugalah kalau untuk next step pun, kalau katakanlah, okay, 5x kuasa 2 dx. Okay, maksudnya, okay, 5x 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1 plus c. Okay, jadi jawapan akhir 5x kuasa 3 bahagi dengan 3 plus c. Okay, yang ni untuk basic lah integration. Okay, lepas tu kita proceed untuk yang next step. Okay, kalau okay, s over dx. Okay, s over dx. Okay, jadi yang s over dx tu bersamaan 1/4 s. Okay, dx. Okay, jadi barulah kita kalau boleh keluarkan 1/4 tu di luar daripada integration. Okay, jadi 1/4 s barulah dx. Okay, jadi kalau kita integrate yang untuk s, kita akan dapat 1/4 okay, x kuasa 2 per 2. Okay, jadi kita ada lah. Barulah kita pula x kuasa 2 per 8 plus c. Okay, boleh. Okay, dia kalau dia akan jadi plus ini sebab sekarang ni kita guna indefinite integral. Indefinite integral. Kalau definite integral, kalau katakanlah kita ada value 2, 1. Lepas tu x kuasa 4. S over 4 dx. Okay, yang ni kita panggil definite integral. Okay, ni kita panggil definite integral. Tu beza antara indefinite dengan definite. Kalau definite tu dia ada value sini dekat integrate. Kalau indefinite dia tak ada. Okay. Okay, yang ni kita masuk lepas ni lah. Okay, next. Okay, 8 x kuasa 3 dx equal to, kita keluarkan dulu. Okay, 8 x 3 dx. Boleh kita boleh integratekan dia. Okay, 8 x 3 tambah 1 4 bahagi 4 dia ada plus c. Okay, jadi yang ni bolehlah simplify. Jadi kita akan dapat 2x kuasa 4 plus c. Okay, yang ni untuk basic lah. Okay, kalau katakanlah
Okay. For ds. Maksudnya nanti kita dapat 4s plus c. Okay. Kalau 7s minus 6ds. Okay, jadi equal to, jawapan dia apa? 7s kuasa 2 bahagi dengan 2 minus 6s. 6s sebab ni asal daripada tak ada. Okay, jadi plus c. Okay, jadi apa dia? Okay, kalau yang next. Okay, 6x kuasa 2 plus 4x minus 7. Okay. Okay, dx. Okay, jawapan akhir jadi. Okay, 6s 2 tambah 1 adalah 3 bahagi dengan 3 plus 4s 2 per 2 tolak 7x plus c. Ingat, kalau indefinite dia ada plus c. Kalau dah definite tu tak ada lah. Okay, tapi analisa kali kita kena simplify lah. Ya, kalau simplify dapat 2x kuasa 3 plus okay, 2x kuasa 2 minus 7x plus c. Okay, tapi kalau tak simplify pun tak apalah. Tapi lebih tepatnya simplify lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay. S ds. Okay, S ds. S d square root S ds. Okay, bersamaan bersama S kuasa 1 per 2 ds. 1 per 2 ds. Okay, dalam kes ni kita boleh lah. Okay, kita pun buat proses cara yang sama lah. Okay. S 1 per 2 tambah 1 bahagi dengan 1 per 2 tambah 1 plus C. Okay, jadi dapat berapa ni? S 3 per 2 bahagi dengan 3 per 2. Samalah plus C. Okay, jadi dalam kes ni kita better untuk simplify lah. Okay, S 3 per 2 ni, S kuasa 3 per 2 bahagi dengan 3 per 2. Okay, jadi kalau kita nak tukar jadi S kuasa 3 per 2 darab dengan 2 per 3. Jadi kita akan dapat 2 S kuasa 3 per 2 per 3 plus C. Okay, lepas pada kita simplify ni. Okay, kalau kita simplify bersamaan ni lah S 3 per 2 ni bahagi ni divide ya, fraction. Okay, bahagi 3 per 2. Okay, jadi bila untuk divide ni kita nak tukar convert kepada darab ni, produk ni. Kita kena tukar lah. Okay, 2 tu di atas, 3 di bawah. Okay, jadi bila lepas tu kita darab macam biasa. Okay, 2S kuasa 3 per 2 per 3 plus C. Okay. Begitu jugalah kalau next step kalau katakanlah okay, X. Okay, kalau katakanlah sini 7 square root, okay, 7. Maknanya bersamaan S kuasa 1 per 7 dx. Okay, kalau sini 8, 1 per 8. Kalau sini 10, 1 per 10. Okay, macam ada kes ada example 1 per 2 lah. Okay, apa bolehlah start? Okay, S 1 per 7 tambah dengan 1 bahagi dengan 1 per 7 tambah 1 plus C. Okay, jadi kalau buat tu jadi dapat S 8 per 7 bahagi dengan 8 per 7 plus C. Okay, kita pun simplify. Bila simplify S 8 per 7 bahagi dengan 8 per 7
Okay, tak boleh tak? Jadi kita pun tukar. Jadi convert darab S 8/7. Jadi darab 7/8. Okay, dia akan tukar terbalik. Okay, jadi plus sini. Okay, jadi 7X kuasa 8/7 bahagi dengan 8 plus C. Okay, boleh lah. Baru kita masuk untuk definite integral. Boleh proceed tak? Boleh. Boleh, boleh. Boleh tak? Okay, definite integral. Okay, definite integral adalah kita contoh 2, 1, 6x kuasa 2 dx. Apa? Ni definite integral ni sebab dia ada value sini. Okay, jadi tak ada lah plus C tu. Plus C belakang tu tak ada lah. Okay, jadi apa? Selesaikan dalam integration dahulu. Okay. 6x 2, 2 tambah 1. Okay, bahagi dengan 2 tambah 1. Okay, lepas tu ada 2, 1. Okay, 2, 1. Okay, maknanya akan dapat okay, 6x kuasa 3 bahagi dengan 3, 2, 1. Okay, aku pun simplify. Okay, jadi dapat 2x kuasa 3, 3, 1. Okay, jadi untuk kita habiskan tu konflik ni, okay, bermasuk, okay, 2, okay, 2, x tu 3. Kita replace, substitute x, 3, kuasa 3, okay, tolak. Kena tolak lah, 3 tolak 1. Tolak, 3 pula, ni 2 silap 2. Okay, kuasa 2, silap ni 2, silap. Okay, 2. Tak, betul lah 3. Ni kuasa 3, sini 2. Okay, sini 2. Okay, sini 2. Okay, sini 2. Okay. Ni 3. Okay, sebab kita dah ni substitute sini dalam ni. Okay, X kuasa 2. Okay, X 2. Substitute kan. X 2 kuasa 3. Tolak 2. X 1 kuasa 3. Okay, barulah kita boleh solve. Okay, jadi 16 tolak dengan 2. Okay, jadi dapat 14. Okay, boleh. Kalau katakanlah dapat sini 4. Okay, sini 4, sini 2. Okay, sini 4, sini 2. Maknanya sini kita substitute jadi 4 lah. Sini 4. Lepas tu sini jadi substitute jadi 2. Okay, barulah kita boleh solve. Sebab untuk definite ni kita lebih kepada solving. Okay. Okay, sini berapa? 16 2, okay, 32. Okay, tolak okay, 82, 16. Okay, jadi jawapan akhir dapat 16. Okay, maknanya kalau apa-apa hal sebelum kita nak convert kepada X ni, selesaikan yang dalam ni dahulu. Integration dahulu. Barulah kita boleh substitute. Kalau kata kalau awak substitute, daripada awal lagi 2. Okay, 6 kuat 2 kuasa 2, 4, 24 minus ni. Jadi lain lah jawapan dia. Okay, jadi better awak solve dalam integration dahulu, barulah kita boleh untuk substitute. Okay, next. Okay. 3, 2, 8x tolak 3 dx. Okay, selesai dalam ni dahulu. Okay, jadi 8x kuasa 2 per 2 tolak 3x. Jadi 3, 2. Okay, barulah kita boleh substitute. Okay, yang ni kita simplify dululah. Okay, 4x kuasa 2 minus 3x. Okay, 3, 2. Okay, jadi kita pun boleh substitute 4. X tu 3. Kuasa 2 tolak 3
kuasa still 3x3 lagi, baru tutup bracket, baru minus, minus, baru minus 4 x kuasa 2x2 kuasa 2 minus 3 darab dengan 2. Barulah kita boleh simplify. Sir, tak nampak tepi. Kat mana? Ni. Nampak? Tepi. Okey, nampak. Okey, dah. Aku tersalah dalam ni. Apa ni 9 kuasa 4, 9 dapat 36 tolak 9. Tolak. 2 kuasa 2, 4, 16 tolak dengan 6. 10. Jadi sini 27 tolak 10. Dapatlah 17. Boleh? Laju Memang laju pun. Saja tanya. Baru masuk. Habis untuk ni. Definite integration. Saya nak habiskan chapter integration tu. Barulah chapter minggu depan kita masuk chapter baru. Lepas tu barulah kita boleh nak buat quiz ke, nak buat video presentation. Habiskan syllabus dulu. Sebab exam dah nak bila 14 Julai 14 Julai sampai 26 Julai jadi dalam tempoh, maknanya tak dalam masa sebulan lagi nak habis. Sebulan, ada masa tempoh sebulan lagi nak habiskan syllabus. Lepas tu nak kena buat quiz lagi lah. Video presentation senang je. Nanti saya akan briefing balik lah pasal video tu. Exponential integrate. Ni EU DU. Maknanya kalau formula EU over U differentiate lah plus C. U ni ataupun boleh jadi DU DS lah. DU DS. U koma atas ni ataupun DU over DS. Example dia. Example ES DS. Sini jadi DU sebab U sama lah. ES DS. Jadi kalau solve dia integrate. ES over sama lah kan. U differentiate untuk S berapa? 1 lah. 1 plus C. Jadi jawapan akhir E kuasa S plus C. Next. Next. E kuasa 2S dx. Ambil yang sama. E 2S bahagi dengan samakan differentiate untuk 2S. Sini jadi U lah. Sini jadi U. Bila differentiate untuk 2S akan jadi 2 plus C. Sama juga seterusnya. Kalau E 7S dx pun dia menjadi E 7S over dengan differentiate ni jadi 7 plus C. Kalau seterusnya E 3x minus 5 dx. Jadi E 3x minus 5 bahagi dengan differentiate untuk 3x minus 5 dapat 3. Plus C. Boleh. Adik tanya pasal ni, exponential integral kan. Dia berdasarkan pada formula ni lah. Tak ada? Tak ada, kita proceed lah. Habis untuk exponential integral. Yang ni untuk quotient integral.
Okay, habis selesai untuk exponential integral. Okay, quotient integral. Okay, quotient. Okay, quotient integral tu melibatkan ada fraction lah. Okay, 1 per x kuasa 2 ds. Okay, ataupun kita boleh convert balik jadi x negative 2 ds. Okay, jadi barulah kita boleh buat okay, s negative 2 plus 1 okay, plus 1 bahagi dengan negative 2 plus 1 plus c sebab dia indefinite integral. Kena ingat tu plus c. Okay, barulah s negative 1 bahagi dengan negative 1 plus c. Okay, jadi jawapan kita bila kita simplify, okay, ini jadi negatif ha? Negatif s negative 1 plus c ataupun kita simplify 1 negatif 1 sebab ni ha? Per s plus c. Okay, ini untuk quotient integral. Okay, saya padam. Okay, next. Okay, 8 kuasa over x kuasa 4 ds. Okay, apapun tukar naik ke atas dia balik. Okay, jadi 8 x kuasa negatif 4 okay, ds. Okay, 8 tu boleh bawa dia keluar dulu. Okay, 8 solve je dalam x ni dahulu. Okay, s negatif 4 plus 1 over negatif 4 plus 1 plus c. Okay, jadi dapat okay, 8 x ni negatif 3 over negatif 3 plus c. Okay, jadi jawapan akhir dia negatif 8 per 3 s kuasa negatif 3 plus c. Okay, tapi kalau awak rasa nak simplify lagi, boleh. Okay, jadi negatif 8 per 3 ni, okay, darab yang s negatif tu bersama x1 per s kuasa 3 plus c. Okay, jadi jawapan akhir dia berapa? Negatif 8 per 3 s kuasa 3 plus c. Okay, boleh. Kalau rasa tak cukup, rasa nak simplify lagi pun boleh. Okay. Next. Okay, next. Okay, 1 per okay, 4s minus 3 kuasa 2 ds. Okay, yang ni lain dari lain sikit. Okay, kalau sebelum ni kita boleh bawa naik. Boleh bawa naik juga. Kita boleh je nak bawa naik. Tapi betternya, tapi kalau untuk melibatkan quotient rule ni, dia akan ada substitution. Dia akan jadi case macam yang chain rule differentiation tu. Yang kita buat, kita kena let tau. Okay, jadi dari bila dalam case ni untuk quotient ni, okay, kita akan let tu, dia ada quotient, dia ada s. Okay, contoh dalam case ni, kita ambil let u untuk 4s minus 3. Okay, jadi bila kita substitutionkan dia akan jadi 1 per u kuasa 2 ds. Okay. Jadi bila 1 per u kuasa 2 ds ni, kita nak convert balik ni. Nak tukarnya ds ni, sebab ni u, kita dah ni. Okay, bila kita differentiatekan dia, du ds, dia akan jadi 4. Okay, jadi 4 maksudnya bila dx sahaja,
Jadi bersamaan du over 4 equivalent to dx. Jadi maksudnya dx tu bersamaan dengan du bahagi dengan 4. Okay, barulah kita boleh substitute balik dalam ni. Okay, 1 per u kuasa 2 du sebab dx kan. Okay, du over 4. Okay, lepas tu barulah kita bila darat tu akan jadi ni lah. Okay, akan jadi 1/4 u kuasa 2 du. Okay, jadi bila pun barulah kita boleh bawa dia keluar. Okay, 1/4. Okay, jadi u2 ni kita naik atas jadi u negatif 2 plus u negatif 2. Okay, du. Okay, barulah kita boleh integratekan dia. Okay, 1/4 u negatif 2 plus 1 bahagi dengan negatif 2 plus 1. Okay, jadi plus c. Okay, last sekali. Okay, 1/4. Okay, u negatif. Okay, jadi u negatif 1 bahagi dengan negatif 1 plus c. Jadi barulah awak kena dapat jawapan dia. Atas balik lah, tak nampak lah. Okay, 1/4. Okay. Okay. Okay, 1/4. Okay, u negatif 1 bahagi dengan negatif 1 plus c lah. Okay, jadi bila awak buat ni. Okay, jadi 1/4. Okay, equal to 1/4 negatif. Sebab negatif lah. Negatif u negatif 1 1 per u plus c. Okay, barulah boleh tukar. 1 akan jadi dapat bila solve negatif 1/4 u plus c. Okay, u tu daripada ni yang asal. Jadi jawapan akhir dia negatif 1/4 u 4x minus 3 plus c. Okay, jawapan akhir dia macam tu lah. Ataupun kalau nak kembangkan lagi pun boleh lah. Kalau nak kembangkan lagi, okay, jadi negatif 1, okay, 4 darab 4x jadi 16x. Okay, 16x minus dengan 12 plus c. Apa pun boleh. Tapi kalau yang atas ni pun cukup dah. Saya lawan yang ni lagi. Sebab jadi angka besar sangat. Sir, yang bawah tak nampak. Tak nampak bawah tu? Yang nampak? Saya angkat sikit. Mana tak nampak? Nampak lah? Sebab untuk quotient rule tu dia lain sikit lah. Okay, nampak. Substitution lah. Ambil gambar kan? Okay, boleh tak? Okay, settle. Untuk quotient rule sahaja yang agak susah sikit lah sebab dia kena ada substitution. Selain daripada tu untuk produk ke apa dia tak ada lah. Untuk formula integration ni. Okay, last